الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertemukan kita sekali lagi menyambung pengajian kita dalam kitab kecil kita Terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Pada waktu ini dengan izin Allah, moga-moga waktu ini memberi kemanfaatan kepada kita insya-Allah. Baik. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, terutama jutaan terima kasih kepada jemaah dan ahli LKPI Cawangan Subang Jaya, juga AJK dan para jemaah Qaryah Masjid Al-Mu'minun USJ 2. Moga-moga pagi ini menghadirkan kebaikan bagi orang yang dah salat duha. Alhamdulillah. Bagi kita ada yang belum solat duha, insya-Allah selepas kuliah ini kita sama-sama melakukan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Meneruskan pengajian kita di dalam kitab Al-Quran, kitab Terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita menyambung pengajian kita di muka surat 22. Ya, di muka surat 22, di mana pertemuan yang lepas kita telah selesai membincangkan di muka surat 18 sampai 21 berhubung dengan memahami istilah terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kali ini insya-Allah kita masuk di muka surat 22, iaitu berhubung dengan sabar dan redha menghadapi penyakit. Sabar dan redha dari sudut kalimahnya sangat mudah diucap. Tapi dari sudut perbuatannya agak sukar untuk kita lakukan jika kita tidak ada kekuatan dan jika kita tidak memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Baik. Pertama sekali sebelum kita mula, ulama menggariskan beberapa hal, terutama kalau kita rujuk dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat yang ke-200, ayat yang terakhir, ya. Allah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah sedia, yakni bersiap sedia di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu jadi orang yang beruntung. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 200, ya. Di mukaddimah pada pagi ini, pada kuliah duha yang sepatutnya kita buat kuliah selepas asar pukul 3, kita awalkan. Jadi Allah menyebut, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, pertahankan kesabaranmu. Ada dua perkataan. Yang pertama, sabar dan pertahankan kesabaran. Maksudnya istiqamah bersabar. Ramai orang boleh bersabar pada peringkat awal tapi gagal bersabar pada peringkat seterusnya. Seperti mana ramai orang boleh mencapai kemenangan pada peringkat awal tetapi gagal mempertahankan kemenangannya. Ramai manusia mampu untuk berubah tapi untuk kekal berubah, istiqamah itu sangat sukar. Jadi sebab itu Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru wasabiru, bersabar dan pertahankan kesabaranmu. Jadi pada pagi ini insya-Allah
tuan-tuan, perempuan boleh buka di muka surat 22 dalam tajuk sabar dan redha menghadapi penyakit. Dan kita mula di muka surat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya sebagai seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya, dia sepatutnya bersifat sabar, bersifat redha dengan segala ketentuan daripada Yang Maha Kuasa. Untuk pengetahuan semua, sabar kalimahnya disebut lebih daripada 90 kali dalam Al-Quranul Karim. Nak menunjukkan betapa pentingnya sabar. Dalam kalimah ini menyebut seharusnya sebagai seorang hamba. Pertama sekali, untuk melahirkan sifat sabar, kita kena sedar diri kita itu hanya seorang hamba. Hamba ini apa? Hamba ini macam pekerja kepada tuannya, mengikut arahan tuannya, mengikut apa yang telah digariskan, diberi guideline oleh tuannya. Begitulah. Jadi kita sebagai seorang hamba taat saja kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hamba ni buat apa? Orang yang sedar diri itu hamba. Orang yang tidak lupa diri itu hamba. Maka orang yang sifatnya menjadi hamba itu, insya-Allah dia akan sifatnya sabar. Dia akan jadi manusia yang redha. Okey, selamat datang Haji Yaakob Yahya Desa Emigranate. Ini daripada Kedah. Moga-moga pagi ini dapat kebaikan. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawa sifat orang beriman apabila ditimpa ujian dan musibah. Orang beriman atau siapa sahaja dia, sama ada dia beriman atau tidak beriman, maka seseorang itu akan melalui, iaitu akan melalui ujian ataupun musibah. Apa maksud ujian? Apa maksud musibah? Kadang-kadang kita lihat kedua ni datang serentak, datang sama, lebih kurang saja ujian dengan musibah. Sebab tu bila ada orang tanya macam mana kita nak kesan ianya sebagai ujian yang menghadirkan kebaikan dan ia jadi sebagai musibah yang sebagai balak dan hukuman. Sebenarnya apa sahaja yang datang kepada manusia boleh jadi ujian dan boleh jadi balak ataupun musibah. Bila bagaimana manusia menerima apa yang terjadi itu dan dia boleh menjadikan satu ujian. Ujian adalah apabila sesuatu datang kepada kita dapat mengajar dan mendidik manusia supaya dekat kepada Allah. Itu ujian. Apabila datang sesuatu nampak seperti bala tapi kita melihatnya satu benda supaya kita mendekatkan diri pada Allah. Itu ujian. Tetapi bila mana dia jadi bala, bila mana dia jadi musibah, bila mana dia jadi malapetaka, apabila manusia menerima atau berhadapan dengan ujian Allah itu dalam keadaan yang tidak sabar dan tidak redha. Manusia melihat itu suatu tekanan dalam kehidupannya. Assalamualaikum Ustaz. Pertama kali join kelas Ustaz Mauda Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Mauda. Jadi hari ini kita nak melihat di mana Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan diri kita. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 156, kata Allah apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, lalu mereka mengatakan kami ini hak Allah dan kami juga bakal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mengaji dalam bab terapi Al-Quran dan As-Sunnah ini, iaitu bab penyakit, maka kita sepatutnya apabila datang penyakit dalam hidup kita, kalimah paling awal yang hadir sebagai seorang hamba adalah kalimahnya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini kepunyaan Allah, yakni datang daripada Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hafifah Hashim, Alhamdulillah. Siti Hamsyah Saleh, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Ini ayat yang pertama. Sebab itu kalau kita melihat Allah mengajar kita melalui kehidupan baginda Nabi SAW, bagaimana kaedah Nabi SAW sangat-sangat sabar. Ya, sangat-sangat sabar. Sayyidah Abu Bakar, waalaikumsalam, Johor Bahru, jelas, alhamdulillah. Baik. Baginda Nabi SAW diuji dalam keadaan yang pelbagai, daripada awal lagi lahir, ya, lahir dalam keadaan yang jadi anak yatim, kemudian dipelihara oleh atuknya, oleh pak saudaranya dan sebagainya. Akhirnya ketika dia membawa hidayah, petunjuk, membawa syariat Islam, membawa Islam, kalimah Islam, tapi dia dihalang, diuji dan sebagainya, ditentang. Ini ujian besar bagi baginda Nabi SAW. Baik. Jadi kita punya ujian ni taklah sebesar ujian Nabi SAW. Mazikala resa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Itu yang pertama tadinya. Allah mengingatkan bahawa orang beriman, sifat dia apa? Sifat dia adalah apabila allazina idza asabathum musibat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang kepada kita satu musibah. Satu musibah ni apa? Ada musibah yang paling kecil, ada musibah paling besar. Musibah paling kecil disebutlah hadis, kalau kadang-kadang kita berjalan tepi jak duri, itu pun musibah, tapi ada pahala tak ada pahala. Musibah paling besar apa dia? Kematian. Kematian, apabila ada saudara mara kita meninggal dunia dan sebagainya. Dan bukan perkataan, ingat ya, kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya digunakan atas berita kematian sahaja. Apa-apa berita musibah, sama ada kita dapat cerita kata kawan sakit, kawan demam, jatuh motosikal, banjir dan sebagainya, maka perkataan yang paling baik daripada mulut orang beriman adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, baik. Sebab tu bila kita melihat, jadi kata-kata kami ini hak Allah dan kami bakal akan kembali kepada Allah, membuat kita menyedari bahawa kita hanya seorang hamba. Kata-kata kalimah kami adalah hak Allah, datang dari Allah dan bakal kembali kepada Allah, membuat kita supaya menjadi hamba yang sentiasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sama ada kita suka ataupun tidak suka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kalau kita kaitkan dengan kesakitan atau kaitkan dengan penyakit seperti mana dalam kitab yang kita cerita ini, baik, ada ulama mengatakan bahawa seandainya seseorang itu didatangi sakit yang berpanjangan, maka kebaikan yang ada di sana sudah tentu adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesakitan yang dia rasa, dengan syarat dia sabar, dengan syarat dia redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang berpanjangan. Kita lihat baginda Nabi SAW di hujung hayatnya. Baginda Nabi SAW itu wafat. Sebelum wafat, baginda didatangi sakit yang agak berpanjangan, sakit yang agak teruk. Maka kesakitan. Jadi kalau Nabi pun sakit, apatah lagi kita. Maka kita kaitkan dengan kitab kita penyakit. Jadi seseorang yang sakit, dan ulama kata sakit itu berpanjangan, yang pertama sekali itu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kurang minta ampun, jadi Allah ampunkan dengan sedikit rasa kesakitan di tubuh badan. Yang kedua, kata ulama, sakit berpanjangan ini dengan tujuan Allah menghalang kita melakukan kejahatan. Ada kemungkinan ketika kita sihat, kita rompak harta orang, kita makan rasuah, kita riba, kita zalim orang lain dan sebagainya, Allah stopkan perkara-perkara tersebut dengan menjadikan kita sakit, berhenti daripada melakukan kejahatan tersebut. So yang paling besar, sakit berpanjangan, apa nilainya? Keampunan daripada Allah Ta'ala.
Ulama kata apabila manusia itu sakit dan kemudian dia sembuh, sakit kemudian dia sembuh, hidup seperti biasa. Dan ulama kata ini adalah satu pengajaran. Yang pertama tadi keampunan. Apabila dia sakit dan kemudian dia sembuh, itu adalah satu pengajaran, satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia menyedari bahawa ada ketika waktu muda dan tua, ada hidup dan mati, ada sakit dan sihat, ada lapang dan sibuk dan sebagainya. Dia harus memanfaatkan kesembuhan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, ulama menggariskan apa? Ulama mengatakan bahawa kesakitan itu membuat manusia tidak lalai. Bila dia sakit, mulut dia menyebut Allahu Akbar. Bila dia sakit, dia angkat tangan tadah, tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia sakit, masa itulah dia membelanjakan duitnya untuk kebaikan, yakni beli ubat, buat rawatan dan sebagainya. Jadi sakit dapat menghilangkan kelalaian. Dan ulama kata yang keempat, sakit boleh mengembalikan ingatan. Orang yang sakit mengembalikan ingatan dia kepada Allah yang sebelum ni dia lupa. Orang yang sakit mengembalikan ingatan dia kepada sunnah Nabi yang sebelum ni dia tinggal. Orang yang sakit boleh mengembalikan ingatan dia kepada mak dan ayahnya ni sebelum ni dia tinggal, dia tak peduli. Jadi 4 hal bagi orang yang sakit, yakni dengan kata asas dia adalah alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu orang yang sakit atau ditimpa musibah, kita katakan sakitlah musibah itu, maka dia kata aku ini hak Allah dan bakal kembali kepada Allah. Maka dengan cara ini menandakan dia orang yang beriman, dia tidak berkeluh kesah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala. Maka seandainya, saya ulang balik, seandainya sakit itu sakit yang berpanjangan, maka itu teknik Allah nak mengampun dosa kita. Seandainya sakit itu dan kemudian sakit itu diberi kesembuhan, maka itu teknik Allah nak memberi pengajaran agar kita kembali kepada Allah. Yang ketiga, sakit, apabila datangnya sakit, dia dapat menghilangkan kelalaian kita. Dia menghilangkan kelalaian, sebab manusia dia memang sangat tidak dapat lari daripada kelalaian. Dan saya selalu sebut dalam ceramah saya selalu kata bahawa kelalaian adalah jenayah yang paling besar dalam hidup kita. Dan yang keempat, sakit ini dapat mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini asasnya. Kita nak faham bahawa dalam tajuk kita sabar dan redha. Orang yang sabar, orang yang redha ni Allah Taala sebut dalam Quran, surah Az-Zumar ayat 3, surah 39 ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dipercukupkan pahala mereka tanpa batasan. Orang sabar ni Allah percukupkan dia punya pahala ni tanpa ada batasan, tanpa ada had terpulang kepada Allah Ta'ala. Ketika kita sakit dan kita sabar dengan kesakitan, maksud sabar bukan bermaksud tidak mendapatkan rawatan. Itu silap. Maksud sabar adalah menerima pemberian Allah dan berusaha, seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Maka orang yang bersabar akan diberi pahala, bukan sahaja pahala biasa-biasa, malah pahalanya itu ajrahum bighairi hisab, iaitu pahala tanpa ada batasan, tanpa ada had yang diberi oleh Allah, sehingga orang lain tidak tahu berapa banyak terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nilai dia. Begitu juga ulama menyebut bahawa sabar ni ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Manusia yang sabar dan redha,
dia terus berpanjangan. Dia punya sabar itu, sabar yang pertama yang perlu ada dalam hidup seorang hamba adalah sabar di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh salat 5 waktu, dia salat 5 waktu. Alhamdulillah bagi kami orang lelaki, pintu masjid dah buka PKPP, tapi sayang pintu hati ramai yang belum buka. Jadi rugilah, sangat-sangat rugi. Sebab tu manusia ni dia perlu yang pertama sabar dalam melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu ada sabar. Sampai bila nak sabar dalam buat kebaikan dan ibadah? Sampai ujung hayat, sampai mati. Kita perlu solat 5 waktu sampai bila? Sampai bila-bila, hatta sihat maupun sakit. Selagi otak kita dapat kawal tubuh badan kita, maka solat tidak boleh ditinggalkan, melainkan boleh dipermudahkan dengan salat jamak dan qasar. Boleh dipermudahkan. Umpamanya katalah orang tu sakit lumpuh, sakit lumpuh yang dia tak ada langsung kekuatan, melainkan ada bantuan sikit daripada anaknya, maka baginya dibenarkan oleh salat jamak. Salat jamak, jangan qasar, salat jamak di dalam rumahnya atas katil itu. Masuk salat zuhur 4 rakaat zuhur dan tambah 4 rakaat asar, jamak takdim salat asar. Dia tak boleh qasar lah, dia tak boleh pendekkan, tapi dia boleh jamak, dia boleh satukan. Jadi kita dalam ibadah sangat mudah. So kita sabar. Solat sampai bila? Sampai mati sabar. Puasa Ramadan sampai bila? Setiap tahun sebulan kena puasa Ramadan. Orang perempuan tutup aurat sampai bila? Tutup aurat sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Sebab itu ulama-ulama fiqh menyebut, ulama-ulama tasawuf juga menyebut bahawa kalau kita nak berubah, belajar solat. Apa yang ada di dalam solat, bawakan pergi keluar solat. InsyaAllah kita berjaya. Apa yang ada di dalam solat. Sebelum solat kita kena suci. Sebelum solat kita kena tutup aurat. Kemudian masuk dalam solat kita membesarkan Allah. Pergi kat luar pun macam tu juga. Kita bersuci, kita tutup aurat kan. Di luar solat pun kita besarkan Allah. Dalam solat kita santun, kita tertib dan beradab. Begitu juga di luar solat kita santun, tertib dan beradab. Dalam solat kita duduk rapat-rapat solat jemaah, maka di luar juga kita bersilaturahim, rapat-rapat dengan teman-teman dan sebagainya. Jadi ulama kata sabar yang pertama adalah sabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar yang kedua yang disebut adalah sabar dalam meninggalkan dosa. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kita bersabar. Jangan nak buat benda maksiat. Sabar sampai bila? Sampai akhir hayat kita. Dia kena sabar. Itu 2 kesabaran. Sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam meninggalkan dosa. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam menempuh ujian dan musibah yang telah ditakdirkan kepada kita. Ni yang dalam bab yang kita baca hari inilah. Ada kemungkinan kita didatangi penyakit. Ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi, ada yang sakit jantung, ada yang sakit lutut, ada yang kanser, ada yang macam-macam lah buah pinggang dan sebagainya. Maka itu termasuk dalam sabar yang ketiga, iaitu sabar ketika menempuh dan berhadapan dengan ujian dan musibah yang telah ditakdirkan kepada kita. Ini sabar yang perlu ada dalam kehidupan kita. Baik, kita pergi ke nombor 2. Nombor 1 selesai. Nombor 1, sabar itu tanda orang beriman. Cara orang yang sabar paling jelas apabila terjadi padanya musibah. Apabila terjadi padanya sesuatu benda yang dia tak suka, maka tanda yang pertama kesabarannya adalah dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ni hak milik Allah dan kepada Allah jugalah kami akan dikembalikan. Maka ini penting ni. Sifat orang yang macam ni, sifat dia yang sabar. Masuk dalam bab yang kedua.
Juga seperti mana yang diterangkan dalam hadis Musnad Imam Ahmad 3528, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang mengalami kesedihan dan tidak pula duka cita, lalu dia mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, aku adalah anak hamba-Mu dan anak hamba wanita-Mu, ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku padaku, dan ketetapan-Mu adalah adil. Aku memohon kepadamu dengan segenap nama-Mu, atau yang Engkau namai dirimu dengannya, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang daripada makhluk-Mu, atau Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku dan cahaya dadaku, serta penawar kesedihanku dan pelenyap dukaku. Ya, ada di dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Siapa yang baru sampai? Jamaah Alang Jaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nabi SAW menyebut bahawa orang yang beriman ni apabila datang kepadanya satu-satu musibah, dia mengatakan bahawa tidaklah seseorang mengalami duka cita. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku ni hamba-Mu. Dia mengeluh, tapi mengeluh kepada Allah Ta'ala. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mengadu bahawa ubun-ubun dia di tangan Allah Ta'ala. Dia mengadu bahawa hukum hakam semua di tangan Allah Ta'ala. Maka apa yang dia pohon? Dalam hadis menyebut bahawa aku memohon kepadamu dengan segenap nama-Mu. Kita belajar nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada 99 nama. Bermula daripada yang kita duk baca nas. Aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar ila al-akhir al-ayah. Jadi kita ni disunnah ketika berdoa, apabila kita berada dalam keadaan resah gelisah, apabila kita berada dalam ujian, apabila dalam keadaan musibah dan sebagainya, kita mohon, ya Allah, aku memohon kepadamu atas kemuliaan segenap nama-Mu, Al-Asma'ul Husna, ya, atau apa yang Engkau telah ajar salah seorang daripada makhluk-Mu dan Engkau turunkan melalui kitab-Mu. Jadi mana kita berdoa melalui asma Allah ataupun melalui penyebutan terhadap nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa utusan Allah, ataupun kita menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa. Ya, Al-Quran itu sebagai syifa. Saya selalu sebut bila kita berjumpa di Masjid Al-Mu'minun USJ 2, kita akan sebut ayat Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-82. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan itu jadi apa? Huwa syifa, sebagai rawatan, sebagai penyembuh, sebagai obat. Wa rahmah, dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kita selalu ulang bahawa ada orang sakit kemudian dia sembuh tapi dia lupa pada Allah Ta'ala. Kenapa? Sembuhnya itu bukan sembuh dalam rahmat Allah. Ada orang sakit kemudian dia sembuh, wa rahmah, syifa wa rahmah, sembuh dengan rahmat. Maka dia bila dia sembuh, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebagai orang yang sabar, dia kena selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, atas kebesaran nama-Mu, atas kemuliaan yang telah Kau beri pada Nabi-Mu, ya, atas barakah yang ada dalam Al-Quran-Mu, aku mohon kepadamu, ya Allah. Minta apa yang kita nak minta, mintalah sebagai
semua ini menjadi satu hidayah dan petunjuk ya di dalam kehidupan kita, menjadikan kita dalam kalangan hamba Allah yang sentiasa dalam keadaan yang bila menerima musibah, dia menganggap musibah itu sebagai satu jalan positif dan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ina Aziz, waalaikumsalam, Pasir Gudang clear. Assalamualaikum Ustaz Nur Zakiyah. Okey, kita stop sekejap dan kita tengok soalan daripada Nur Zakiyah. Ketika kita menghadiri, kita menziarahi kubur, kita digalakkan membaca Yasin. Bacaannya secara sendiri atau secara jemaah lebih baik? Baik. Nur Zakiyah, mungkin Nur Zakiyah terlepas beberapa kuliah saya katakan bahawa tidak disunnahkan kita membaca Yasin ketika menziarahi kubur. Tidak ada petunjuk dan sunnah daripada Nabi SAW untuk baca Yasin di atas kubur. Ya. Sunnah adalah ziarah kubur. Yang pertama, beri salam. Ya. Ini kalau ikut bab ni tak termasuk bab hari ni, tapi sebab soalan ada kita jawab. Ya. Sunnahnya adalah ziarah kubur untuk mengingatkan kita mati. Okay. Bila sampai ke tanah perkuburan, sunnahnya adalah memberi salam. Ya, memberi salam. Paling pendek, pandang kepada tanah perkuburan dan niat di hati, lalu sebut Assalamualaikum. Beri salam kepada ahli kubur. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, kita mengambil pengajaran daripada kematian yang kita pergi ziarah. Yang keempat, kita boleh berdoa dengan doa-doa mudah. Seperti mana doa Nabi, Ya Allah, ampunilah dosa si mati ini dan ampunilah dosa kami jua. Nabi ulang sebanyak 3 kali. Jadi tidak ada sunnah Nabi membaca Yasin ketika menziarahi kubur. Bukan kita menghalang membaca Yasin. Tapi kalau nak baca Yasin, nak baca Al-Quran, maka di rumah adalah lebih kena pada tempatnya. Ya, di rumah baca Quran dan niat di hati, Ya Allah, andai ada kebaikan daripada bacaan Yasin ini, maka sampaikanlah kepada arwah si mati dan sebutlah siapa sahaja. Ya, insya-Allah. Baik. Kamsiah, Kak Kam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rokiah Ali, Kota Singa, Allahu Rabbi. Clear Ustaz, Alhamdulillah. Zamri Lazim, okey, sedang menonton. Baik. Jadi, siapa yang boleh menghilangkan kegelisahan kita, berantakan dalam jiwa kita ini, kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan kedukaan serta menggantikannya jalan keluar. Jadi manusia apabila dia dalam hadis ni, riwayat Imam Ahmad ini, Nabi mengajar kita apabila berhadapan dengan musibah, dengan kesakitan, dengan apa sahaja, PKP, PKPB, apa sahajalah yang datang, maka angkat tangan dan mohon kepada Allah Ta'ala. Mengadu kepada Allah Ta'ala, dan aduan itu akan sampai kepada Allah. Dan siapa? Nabi menjanjikan bahawa Allah akan menghilangkan kesedihan dan kedukaan kepada orang yang tu, dan seterusnya menggantikan jalan keluar bagi kita. Jadi orang yang berada dalam keadaan sakit contohnya, ya, sebab kita baca kitab penyakit ni, so kita cerita tentang sakit. Jadi macam mana nak jaga? Maka kita sepatutnya, yang pertama tadi, kita perlu ada sifat sabar dan redha. Ya, yang nombor 1 tadi tu, bila Allah cerita alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang tanda mereka beriman itu, apabila datang musibah, maka mereka sabar dan mereka redha. Mereka kata apa? Kami adalah hak milik Allah, terpulanglah kepada Allah Ta'ala, dan kami bakal akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu perkara pertama, sifat sabar dan redha. Yang kedua, bagaimana kita nak sabar dan redha untuk berhadapan dengan penyakit, dengan musibah ini? Yang kedua tadi, supaya kita terus memohon bantuan daripada
Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tujuan kita mengaji kitab terapi Al-Quran dan As-Sunnah, yakni apabila kita sakit, maka kita pertama sabar dulu. Bila kata tiba-tiba kita demam, apa yang kita perlu buat bila datang demam? Mulut kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu satu. Yang kedua, selepas tu kena usahalah. Apa usahanya? Doa. Baca doa. Azhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Okay? Ataupun a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ataupun baca bismillah, ambil air macam ni, baca bismillah, lalu sapu di tempat yang sakit dan minum, dan kemudian terus lagi, tak boleh berhenti di situ. Belilah obat, carilah rawatan, buatlah rawatan dan sebagainya. Ya, maka ini perkara yang kedua. Pertama, sifat perlu sabar, perlu redha. Ya, dan sifat kedua adalah jangan berhenti untuk memohon keampunan, memohon bantuan daripada Allah Taala. Baik. Cahaya Ketenangan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hulu Kelang Ahmad Tarmimi, juga Hulu Kelang clear, Alhamdulillah. Baik, kita sambung lagi. Dalam hadis baginda Nabi SAW tentang sifat sabar dan apa kita panggil redha ni, Nabi SAW pernah menyebut, man yasbir yusabbiruhu Allah wa ma u'tiya ahadun min ata'in khair wa awsa'u min as-sabr. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi menyatakan, sesiapa man yasbir, sesiapa yang bersabar, yusabbirullah, maka nescaya Allah anugerahkan kesabaran padanya. Apa maksudnya? Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah bantu dia untuk beri dia kesabaran. Tapi barang siapa yang meletakkan kemarahan di hadapan, barang siapa yang meletakkan nafsu di hadapan, maka dia tak dapat bantuan Allah Ta'ala. Ya, jadi sebab tu ayat ni kata man yasbiru, siapa yang berusaha untuk sabar, siapa untuk belajar untuk bertenang, Allah beri dia ketenangan. Siapa belajar untuk redha, Allah beri dia redha. Tapi kalau siapa yang langsung tak nak berusaha untuk bersabar, maka dia tak akan dapat kesabaran. Baik. Man yasbir yusabbirullah. Sesiapa bersabar, nescaya Allah anugerahkan kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun, tiada satu pemberian pun yang lebih baik diberi min ata'in khair, yang lebih baik, wa awsa'u minas sabr, iaitu tak ada sesuatu pun yang lebih besar, yang lebih luas daripada sifat sabar. Fira Razali, Alhamdulillah, selamat datang. Sama-sama kita join dengan LKPI Subang Jaya, juga ahli qaryah Masjid Al-Mu'minun USJ 2, insya-Allah, untuk dapat kebaikan. Nabi menyebut dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, siapa sabar, Allah beri dia kesabaran, dan tidak ada satu pun perkara yang lebih baik melainkan ada padanya sifat sabar. Ketika menerima nikmat yang sangat banyak, maka manusia kadang-kala tidak sabar, sehingga dia bila orang daripada miskin jadi kaya, dia sombong dengan orang lain, dia lupa diri. Ini tidak sabar. Ketika dia daripada tidak ada harta menjadi orang yang punya harta, dia tidak sabar. Dia menggunakan hartanya berbelanja untuk diri dia sendiri, sehingga dia membuat dia leka dan lupa daripada mengeluarkan zakat, maupun juga membantu teman-temannya yang fakir lagi miskin. Ini juga tidak sabar. Ya, tidak sabar. Sebab tu ujian yang hadir kepada kita ini, kita tidak risau tentang ujian kesakitan, kerana kesakitan membawa kita ingat kepada Allah. Kita tidak berapa risau tentang ujian kemiskinan, kerana kemiskinan menjadikan kita mampu untuk solat tahajud dan solat duha. Kita tidak risau dengan banjir besar melanda negeri,
gunung berapi meletus di sana sini, ataupunlah lautan api dengan gunung, dengan tsunami dan sebagainya. Kerana semua itu menjadikan manusia mampu mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah. Dan yang paling kita risau adalah ujian yang berupa daripada kemewahan, harta benda melimpah ruah, nama-nama dijulang. Hari ini kita panggil populariti. Apa sahaja, ya, satu benda yang mampu melalaikan kita. Ini yang paling kita takut, ya. Jadi kita jangan risau sangat tentang apa yang musibah kecil ini, kerana musibah kecil seperti penyakit adalah satu kasih daripada Allah untuk Allah bagi kita kembali kepada Dia. Yang paling kita risau adalah apabila kita didatangi harta yang banyak dan sebagainya, takut kita lupa kerana sibuknya kita menguruskan harta, kita terlupa menguruskan untuk harta kita di akhirat nanti. Baik. Aminah Makmur, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mersing Johor, Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi tidak ada kebaikan yang lebih utama bagi seseorang orang beriman adalah sabar. Dia sabar, dia tenang, dia damai, dia tak pernah bergusar, tidak pernah bergelisah dan sebagainya. Ya, jadi ini yang kita kata perkara yang kedua tadi tu. Perkara yang kedua adalah kita mohon bantuan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, lalu dikatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kami mempelajarinya? Bagaimana baginda menjawab, tentu orang yang telah mendengarnya semestinya mempelajarinya. Apa maksud? Apabila kita melihat Nabi SAW ketika dia menerima musibah, maka dia mengangkat tangan berdoa dan memohon bantuan daripada Allah, maka sahabat kata, ya Rasulullah, bolehkah kami beramal dan mempelajari apa yang kau buat ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW kata, sudah tentu. Jadi kita ni pada hari ini asas untuk menjadikan sifat kita redha, sifat kita sabar, sifat kita tenang, iaitu yang kita buat dua perkara hari ini. Simple apa yang kita belajar hari ini, simple sahaja. Yang pertama, kita jangan melompat atau terlompat-lompat, atau kita melenting apabila datangnya musibah kepada kita, atau ujian, atau sesuatu yang kita tak suka. Kerana banyak benda yang kita suka Allah bagi, tapi kita lupa untuk bersyukur. Ya, ini yang bahayanya. Maka perkara pertama yang kita sedar tadi adalah perlu diri kita ini sedar diri kita. Ya, sedar. Okey. Baik. Irwan Ismail, kita selalunya tidak boleh sabar dengan kerana anak-anak, tetapi boleh bersabar dengan orang sekeliling kerana menjaga aib kita, sedang aib kita pada anak-anak tidak dipelihara. Baik. Satu benda, ada benda yang kita nampak baik pada soalan ini. Waalaikumsalam Irwan Ismail. Ada benda yang kita nampak tidak baik. Perkara pertama sekali, perkara yang paling asas di dalam mendidik masyarakat, didikan yang paling awal adalah pasangan hidup kita dan juga anak-anak kita. Jadi apabila kita melontarkan sikap perangai kita yang tak elok di hadapan anak-anak, maka kita akan melahirkan, bila anak-anak kita besok keluar ke masyarakat, maka dia juga perangai dia lebih kurang macam tu. Sebab mak bapa dia adalah cermin kepada anak-anak. Terhadap orang ramai ni kadang-kadang kita lembut. Lembut gigi daripada lidah dengan orang ramai. Kenapa? Takutlah malu orang mengata kat kita. Dengan anak-anak, sebab anak-anak tak mengata dengan kita sebab kita mak bapak dia. So dia tak berani kata apa-apa. So apa yang perlu kita buat adalah sepatutnya kita lebih belajar bersabar dalam rumah tangga kita. InsyaAllah di luar kita akan boleh sabar. Ya, kita didik dulu diri kita untuk bersabar. Sabar ni apa? Yang pertama, kita harus bersabar terus yang kita kata tadi tu. Sabar dulu. Hayya ala salah. Allah panggil salat, kan ya? Maka sabar dulu. Terus pergi salat. Tinggal yang lain, tinggal. Ya, yang kedua, sabar dulu. Jangan buat kemaksiatan dan dosa. Jangan langgar hukum.
Yang ketiga, barulah kita tengok sabar terhadap manusia. Sabar kepada perintah Allah kalau dijaga dengan rapi, insya-Allah Allah akan jaga kita, kesabaran kita dengan manusia. Seperti mana yang disebut di dalam hadis tadi. Di dalam hadis yang Nabi sebut, man yasbir yusabbirhullah. Maka barang siapa yang belajar untuk bersabar, maka Allah bagi dia kesabaran. Ya, Allah anugerahkan dia pada kesabaran. Apa maksud? Maksudnya kalau dia belajar bersabar kepada Allah, maka Allah beri dia kesabaran kepada manusia. Dan tentang aib yang ditanya oleh Irwan Ismail ni, kita kadang-kadang malu aib kita dengan masyarakat, tapi kadang-kadang kita rasa macam aib kita atau malu kita tu tidak ada masalah untuk didedahkan kepada anak-anak. Ini satu sikap yang sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Mak dan ayah sepatutnya perlu bersabar, perlu belajar berhadapan dengan anak-anak dengan cara yang paling lembut semampu mungkin. Kerana anak-anak akan belajar dan anak-anak dia tak berani melawan kita, tapi dia akan simpan dalam jiwa dia. Apalah perangai mak bapak aku macam ni. Mak bapak orang lain elok je. Begitu. Ya, maka benda-benda ini tak lama anak-anak kita akan mencari orang lain. Ya, sebab tu saya selalu pesan mak-mak, ayah-ayah jangan kasar dengan anak-anak. Kadang-kadang kita marah dengan anak-anak bila anak-anak lebih rapat dengan keluarga angkat daripada kita sendiri. Kerana kita bila berjumpa dia je, kita nak cari salah dia je. Kita nak cari salah dia. Maka kita akan jumpa salah dia je lah. Sedangkan kita terlupa bahawa selama ni kita gagal untuk memberi didikan yang sempurna kepada anak-anak kita. So saya jawab kepada Irwan Ismail, bersabar dengan orang lain adalah satu nikmat yang baik, tapi janganlah kita pula tidak bersabar dengan anak kita, kerana mereka adalah warisan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita tak nak ahli keluarga kita hanya bersatu di rumah di dunia saja, tapi kita nak berada dalam satu rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak ahli keluarga kita ini saling menjadi saksi, membantu dalam ibadah di dunia, dan saling menjadi saksi dan membantu mendapat kebaikan di akhirat nanti. Itu penting. Ya, okey. Baik. Jadi pada hari ini tajuk kita pendek saja, selesai sebelum kita masuk dalam tajuk lain. Tapi kita nak bagi tahu bahawa hari ini kita nak kena melihat bahawa sifat sabar, sifat redha dan sifat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat penting. Okey, baik. Kita masuk dalam tajuk baru sebab tajuk ni pendek saja. Setiap penyakit ada obatnya. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Tadi sabar, tadi redha, tadi mohon kepada Allah Ta'ala. Yang ni kita kena faham, setiap penyakit ada obatnya. Tapi kenapa tak jumpa lagi penyakit AIDS punya ubat? Sebab manusia lemah. Kenapa COVID-19 belum jumpa vaksin? Sebab manusia itu lemah. Tapi ada tak? Ada. Memang benar, terdapat dalil-dalil yang sahih di muka surat 26, ya, bahawa setiap penyakit yang Allah turunkan itu juga telah disediakan ubatnya. Bagi jemaah LKPI dan USG 2 Al-Mu'minun, siapa yang ada kitab ni buka muka surat 26, ya, muka surat 26, tajuk baru. Selepas kita belajar redha, belajar sabar, belajar berdoa, maka kita kena tahu bahawa Nabi menyebut dalam hadis yang sangat banyak, ia berhubung dengan bahawa setiap penyakit diturun bersama obatnya. Seperti mana terdapat dalam beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama daripada Sahih Muslim 4084 dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan ubat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi adalah manusia paling jujur
yang paling jujur. Syakila Rayyan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi manusia paling jujur, dan dia menyebut bahawa setiap penyakit itu ada ubatnya. Apabila ditemukan ubat yang tepat, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Masih ada tapisan. Sebab itu apabila kita sakit kepala, nak makan ubat Euphamol, atau katalah nak makan ubat demam dan sebagainya, jangan main campak macam tu je. Paling kurang bacalah bismillah. Pendek aja. Bismillah dengan namamu, ya Allah, udah kelan. Jangan kita baling ubat macam tu je, baca tidak, apa tidak dan sebagainya. Ya. Hadis ni kata ada 3 perkara. Yang pertama sekali, setiap penyakit ada ubat. Kenapa tak sembuh? Belum jumpa ubat. Ya. Dan yang kedua, dikatakan apabila bertemu dengan ubat yang betul. So ini perlukan kajian. Manusia diberi akal, manusia diberi ilmu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, maka manusia perlu guna akal untuk buat research and development. R&D ni dia kena buat, cari sesuatu penyakit, satu ubat yang sesuai. Dan kalaupun satu ada penyakit, yang kedua dah jumpa dah ubat dan berlaku kesembuhan itu hak milik siapa? Kesembuhan itu adalah hak milik biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iman bab hujung tu kena penting. Bukan kerana obat tu. Ya, bukan kerana obat, tapi kerana izin Allah. Tapi Allah nak manusia itu berusaha untuk mencari obat. Ya, okey, baik. Hadis yang kedua tentang penyakit ada obatnya. Sahih Bukhari 5246, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya sekali. Ya, tengok hadis yang ini, hadisnya pendek. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ni Nabi SAW menyebut Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan penyakit itu turun sekali dengan ubatnya. Penyakit itu datang kena manusia, tapi ubat itu manusia cari tak jumpa. Sampai hari ni fenomena yang terjadi pada hari ni dahsyat. Jutaan manusia dijangkiti COVID-19, ratusan ribu manusia mati kerana COVID-19, sektor perniagaan lumpuh, segala-gala macam, hatta masjid dan surau pun terpaksa ditutup buat seketika dulu. Sekarang yang buka pun had dia 40 orang atau 500 orang. Sampai begitu keadaan. Obatnya belum sampai. Kenapa? Sebab nombor satu, manusia hanya menggunakan akal fikir sahaja untuk berusaha, tetapi lupa untuk memohon bantuan daripada Allah Ta'ala. Ini sifat manusia. Manusia, saya selalu kata, contoh, apabila hujan tak turun, maka manusia hari ini pandai buat apa? Manusia hari ini pandai buat pembenihan awan. Bila kemarau berpanjangan, maka manusia menggunakan akal fikirnya, dia belajar buat pembenihan awan dengan belanja ratusan ribu. Okey, Alhamdulillah, kita mampu. Tapi sayang, dia lupa bahawa hujan itu diturunkan oleh Allah. Hujan itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia tak boleh cipta hujan. Dan manusia cuba lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tanpa dia berdoa kepada Allah Taala. Dia buat pembenihan hujan tanpa dia memohon kebantuan daripada Allah Taala. Akhirnya apabila dia buat pembenihan hujan, hujan pun tak turun-turun, habis dah duit 1-2 juta. Ataupun apabila dia buat pembenihan hujan, maka angin menolak awan yang menakung hujan itu dan turun di tempat lain. Sebab itu kita perlu belajar bahawa segala macam itu hak milik
Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu kata apabila kita nak berusaha sesuatu, berdoalah. Bermulalah dengan doa. Dan insya-Allah Allah permudahkan usaha kita dengan doa permintaan. Kerana doa dan harapan kepada Allah itu membawa kita kembali kepada yang asal tadi, iaitu kita sedar diri kita sebagai seorang hamba. Ya, baik. Dalam bab yang baru ni mengingatkan kita bahawa setiap keyakinan orang Islam kena yakin bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Itu hadis yang sahih. Cuma kenapa tak baik? Maka yang pertama, satunya mungkin belum dapat ubat yang tepat berdasarkan hadis Nabi tadi. Yang kedua, kenapa belum baik? Mungkin Allah belum izinkan walaupun ubatnya tepat. Ya, jadi perkara macam ni kita boleh belajar, tapi jangan putuskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita belajar kitab terapi Al-Quran ini bukan nak jadi bomo, bukan, tapi nak mempelajari bahawa sesuatu yang Allah jadikan bukan sia-sia. Ya, sesuatu yang Allah jadikan itu bukan sia-sia. Dia akan datang, ya, dengan sesuai mengikut kemampuan hamba-hambanya. Ada sebahagian hambanya dilahirkan dalam keadaan yang cacat. Ada sebahagian hambanya sihat walafiat. Ada sebahagian hambanya meninggal muda. Ada sebahagiannya sampai ke hari tua dan sebagainya. Allah Maha Adil. Tidak satu pun terkurang daripada sifat kasih dan sayang Allah kepada hambanya. Baik. Jadi dua bab kecil yang kita bincang pada hari ini. Kesimpulan kita, ya, kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama, sifat yang terbaik bagi orang yang beriman adalah dengan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman apabila datang musibah, mulut dia ni, dengan fikir dia ni dan dengan hati dia ni menyebut, aku ini hak milik Allah dan bakal juga akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya sabar dan redha. Orang beriman yang kedua, siapa? Mereka yang apabila didatangi musibah dan ujian, mereka mengangkat tangan lalu memohon bantuan daripada Allah, memohon petunjuk dan jalan keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang beriman yang ketiga, dia berusaha untuk keluar daripada kita panggil daripada musibah-musibah dengan cara yang Allah beri akal, ya, insya-Allah. Baik. Nurul Juria, Nurul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu nak dengar ceramah Ustaz. Insya-Allah kita jumpa minggu depan Nurul. Insya-Allah dah set dah dekat MK lain tu, insya-Allah. Baik. Kita itu tiga perkara dalam kuliah duha kita ini. Dalam bab menerima penyakit, pertama kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu kita redha dan kita sabar. Yang kedua, kita mohon kepada Allah Ta'ala tanpa henti. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk buat treatment, buat rawatan, cari obat dan sebagainya. Okey, baik, itu satu bab. Bab yang kedua dalam kesimpulan kita, apabila kita didatangi penyakit, maka sifat pertama kata ulama, kalau sakit itu sakit yang berpanjangan, maka itu adalah yang pertama tanda keampunan yang Allah nak bagi pada kita. Tapi dengan syarat kita itu redha dan sabar. Kita tidak berkeluh kesah dengan penyakit yang masuk dalam tubuh badan kita. Ya, itu satu, iaitu itu bab kedua lah, ya, panjang wa ta'ala, ya. Sakit yang berpanjangan ini tanda keampunan, ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit yang kedua, sakit dan kemudian sembuh. Itu dengan tujuan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi pengajaran kepada kita. Ya, sakit dan kemudian sembuh. Allah nak kita belajar daripada kesakitan itu untuk kita berubah. Dan kemudian yang ketiga, ulama kata sakit ini adalah untuk menghilangkan kelalaian kita. Ya, biasanya sakit membuat kita akan berdoa kepada Allah, itu dia menghilangkan kelalaian. Yang keempat, sakit itu
mengembalikan ingatan kita kepada Allah Ta'ala. So ada 4. Yang pertama, sakit menjadi keampunan. Yang kedua, sakit menjadi pengajaran. Yang ketiga, sakit menghilangkan kelalaian. Dan yang keempat, sakit mengembalikan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bab yang kedua. Kesimpulan dalam bab yang ketiga, sabar, kita dah sebut tadi ada 3 benda, iaitu yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah, terus solat, terus taat buat perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksiat dan dosa ditinggalkan, berterus dan terus. Dan yang ketiga, sabar dalam menerima ujian dan juga musibah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita kata tadi, apa itu ujian, apa itu musibah? Sebenarnya ujian dan musibah adalah datang seperti serentak. Dilihat lebih kurang sama, malah tak dapat kita bedakan mana satu ujian nikmat, mana satu musibah bala. Melainkan, macam mana nak kenal nikmat, ujian nikmat dan musibah bala? Terpulang kepada macam mana kita menerimanya. Ada orang menerima ujian dan nikmat dan dia dapat belajar daripada perkara tersebut, ujian dan bala, tetapi benda tu menjadi pengajaran, akhirnya ini semua jadi ujian nikmat baginya. Ada orang menerima ujian nikmat tapi dia mengeluh dan dia tidak belajar daripada pemberian Allah, maka ini jadi bala dalam kehidupannya. Orang yang mengambil pengajaran itu nikmat. Orang yang berkeluh kesah itu bala dan musibah. Baik. Dan seterusnya bab yang keempat yang disebut tadi, bahawa kita kena faham bahawa di dalam kita sakit, kata Nabi, di dalam penyakit sudah ada obatnya diturunkan. Cuma ubat itu tidak dipertemukan oleh manusia yang sifatnya lemah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bahawa kami mencipta manusia dalam keadaan yang dhaif. Kita ni sangat-sangat dhaif, sangat-sangat lemah. Kemudian penyakit itu ada di dalam dia, ada obat. Dia ada serentak. Cuma kemampuan manusia, kemampuan akal manusia terhad, kemampuan tubuh badan manusia terhad. Apa sahaja kemampuan manusia terhad, melainkan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Baik. Lebih kurang pukul 10.34. Baik. Kita ada soalan tak? Cuba cek tengok. Kalau ada soalan, saya tunggu sekejap sebelum kita tutup. Okey. Jadi, saya ulang balik. Pada pertemuan yang lepas, kita dah bincang berhubung dengan terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Pada bulan ni kita bincang tentang sabar dan redha dengan penyakit, dan kita faham juga tentang penyakit itu ada obatnya. Allah bukan turun saja-saja, tetapi dia turun dengan obatnya sekali. Dan pada pertemuan bulan hadapan, saya tak pasti sama ada bulan depan kita dapat jumpa di masjid ataupun masih online, kita akan berbicara tentang punca penyakit. Punca penyakit dalam kitab kecil kita ini, iaitu kitab terapi Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Nurul Juria Sofian, Ustaz, macam mana nak baikkan penyakit hati? Penyakit yang manusia susah nak hadapi walaupun kita berbaik sangka. Memang tak dapat dinafikan, Nurul dan juga sahabat-sahabat sekalian, bahawa asas pada awal kita belajar dulu, penyakit ni ada dua, iaitu satu penyakit zahir, satu penyakit batin. Satu penyakit zahir, satu penyakit batin. Dan penyakit zahir kita mudah kesan, dia keluar di tubuh badan kita dan kita akan segera merawat penyakit itu, so kita cepat sedar. Penyakit batin kita sukar untuk sedar, melainkan ada orang tegur, itu pun kadang-kadang kita gagal menyedari. Kita cuba berbaik sangka dengan orang lain, dan ada orang tak puas hati dengan kita. Tu saya selalu kata bahawa
Perkara yang paling simple, yang paling penting, rawat hati kita dulu sebelum kita melihat orang lain. Sebab kita tidak akan mampu mengubah orang lain. Kita tidak akan mampu mengubah orang lain, dan diri kita sendiri pun kita cuma sedang belajar berubah. Itu pun dalam selang-selang sela itu masih ada benda yang tidak baik. Dan seandainya ada orang tidak berpuas hati dengan kita, macam mana kita nak berhadapan? Sangat mudah. Saya selalu kata kalimah-kalimah ulama tasawuf menyebut, buatlah sesuatu kerana Allah tidak pernah mengecewakan kita. Tapi apabila buat kerana manusia, manusia selalu menyakitkan hati kita. Ya, maka apabila kita buat kerana Allah, kita tak peduli apa orang kata. Selagi sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, maka kita tak payah ambil peduli. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kalau nak ikut lagi sakit hati dengan perbuatan orang Yahudi terhadap baginda Nabi SAW. Ya, Siti Hamsyah Saleh, bagaimana ada hambanya bila diuji dia mengamuk-ngamuk hilang kesabaran. Inilah yang kita katakan bahawa tingkatan iman yang tebal, ada imannya senipis kulit bawang, ada iman yang hanya lahirnya bapaknya Islam, maknya Islam dan dianya Islam. Jadi orang yang suka mengamuk, dia mudah aja dia dikuasai oleh hawa nafsu dan imannya kurang, amalnya kurang. Iman dan amal gagal untuk menguasai hawa nafsunya. Dia mudah hilang kesabaran. Baik, orang yang mudah hilang kesabaran, pertama dia dikuasai oleh hawa nafsu. Okey. Yang kedua, dia dikuasai oleh syaitan. Maka orang yang macam ni dia rugilah. Dia sangat rugi kerana kalau berlaku sekali-sekali tu tak apa. Tapi apabila dia sering mengamuk, apabila jadi apa-apa dia nak marah-marah, atau jadi apa-apa dia mengamuk, jadi apa-apa dia mudah sangat hilang kesabaran, maka itu menunjukkan yang dia sebenarnya jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Sifat orang beriman tadi apa? Sifat orang beriman yang kita kata tadi dalam Al-Quran menyebut tadi tu, cukup jelas. Alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So dia tak perlu mengamuk. Apa jadi pun dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah. Kalau dia cuba bersabar, Allah bantu. Tapi kalau dia memang tak nak bersabar, dia memang nak ikut hawa nafsu, dia memang nak jadi seperti setan, maka dia tetap akan jadi setan. Orang lain tak akan boleh bantu dia. Ya, wallahu a'lam. Okey, insya-Allah. Ada lagi tak soalan? 1-2 minit. Okey, kalau tak ada, kita sampai di sini dulu. Jutaan terima kasih kepada teman-teman, sahabat dan sahabiah, terutama LKPI Subang Jaya, juga AJK serta para jemaah dan ahli qaryah Masjid Al-Mu'minun USJ 2. Kita doa moga-moga nanti kita boleh jumpa di masjid, insya-Allah. Nurul, insya-Allah, doa-doa moga Allah mudahkan kita jumpa nanti minggu hadapan, ya. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami, ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jauhi penyakit daripada seluruh tubuh badan kami, ya Allah. Sama ada penyakit zahir maupun penyakit batin, ya Allah. Ya Allah, andai ada di antara kami sedang menerima sakit, ya Allah, Kau beri dia kesembuhan. Kau beri dia kesembuhan, Kau beri dia kesembuhan. Kau beri padanya sifat sabar dan redha, ya Allah. Moga-moga dia mendapat kebaikan daripada penyakitnya itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalal wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini dulu. Moga-moga kita dapat kebaikan. Bertemu di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.